Okey, Assalamualaikum. Selamat sejahtera. Selamat datang ke tutorial Cikgu Sheila. Hari ini saya akan tunjukkan cara macam mana saya berinteraktif dengan pelajar saya menggunakan ClassPoint. Okey, Cikgu just type je ClassPoint dan Cikgu akan jumpa paparan macam ni. Kemudian boleh download sebab saya memang dah download. So, Cikgu hanya perlu klik download lah. Cikgu download now, nanti cikgu akan isilah segala maklumat yang diperlukan, kemudian download. Dan pastikan window cikgu ada window 7, 8, 10 ataupun Office 13, 16, 19, 365. Yang ini saja yang compatible untuk menggunakan kaedah ataupun menggunakan aplikasi ClassPoint ni. Okey, bila cikgu dah download, nanti saya akan tunjukkan paparan dia macam mana dia akan berada ataupun di mana dia berada di PowerPoint. Okey, kita akan pergi ke PowerPoint saya. Yang ini saya sediakan bahan ni untuk pelajar saya. Okey, yang mana waktu ini saya tak akan minta pelajar masuk dalam Google Meet, tapi kami hanya berinteraksi, yang mana saya buka slideshow. Okey, dan pelajar dia tak payah masuk Google Meet atau apa, dia akan masuk sahaja ke sini, classpoint.app. Okey, kemudian masukkan nama, masukkan kod. Okey, sebelum nak membuat slide presentation ni, cikgu kena pastikan. Okey, cikgu nampak add-ons kat sini, ClassPoint, maknanya cikgu dah berjaya lah masukkan dalam cikgu punya PowerPoint. Okey, kat sini ada username. Okey, ni username saya lah. Okey, jadi setiap kali cikgu nak guna, kadang-kadang dia ada minta cikgu login. So cikgu kena login lah guna akaun yang cikgu daftarkan semasa cikgu first daftarkan ClassPoint tu. Okey, bila dah berada macam ni, okey, seperti mana kita tahu, untuk dapatkan template PowerPoint memang mudah sangat-sangat sekarang ni, banyak yang percuma. Okey, kita ada Slide Mania, kita ada Slide Go. Yang ini saya tak ingatlah, saya ambil daripada Slide Go saya rasa. Okey, senang saja sebab slide dia memang dah cantik, template dia memang dah cantik. Kita hanya boleh edit saja. Okey. Okey, kemudian cara saya masukkan soalan. Okey, mula-mula saya akan tanya dululah, saya nak image upload. Okey, cikgu cari je kat belah atas ni. Okey, contoh ini saya delete balik. Okey, saya dah siapkan slide kosong. Saya dah tulis soalan dekat sini. Okey, kemudian saya pergi sahaja dekat image upload, klik situ. Okey, yang ini dekat belah kanan, dia ada start question with slide, minimize result. So, yang ni semua saya disablekan dia. Okey, maknanya saya tak tick langsung lah. Sebab kalau start question with slide, maknanya cikgu buka je slide tu, terus soalan pelajar boleh menjawab directly. Saya tak suka. Saya suka biar saya yang control. Saya yang klik dekat dia sebab kita nak bagi arahan dekat pelajar. Itu up to terpulang pada cikgu lah. Okey, kemudian itu yang pertama. Dah settle, dah masuk dah. Okey, kemudian cara nak ambil soalan kedua. Okey, salah satu yang saya seronok sangat menggunakan ClassPoint ni sebab dia memang kompatibel dengan kita punya PowerPoint. Okey, dan PowerPoint sebenarnya sekarang ni dia sangat mudah. Cara cikgu nak insert slide pun sangat senang. Okey, contoh ya, saya bagi okey, ini contoh slide kosong. Okey, macam mana saya nak masukkan soalan saya dekat pelajar? Okey, cikgu pergi saja dekat insert. Okey, pastikan cikgu dah buka lah mana-mana soalan yang ada. Contoh saya keluarkan soalan percubaan subjek saya. Okey, contoh inilah. Okey, kita dah keluarkan dia. Okey, pergi balik dekat PowerPoint tadi. Cikgu klik insert. Cikgu klik picture. Okey, dah ada picture ni. Pergi dekat screenshot. Screen clipping. Okey, screen clipping. Nanti dia akan keluar dan cikgu boleh terus crop dia. Okey, dah ada soalan ni di slide saya. Okey, kemudian cikgu pandai-pandailah,
cantikkan dia ke, nak letak center ke macam mana. Okey, kemudian kita nak berinteraksi dengan pelajar macam mana. Cikgu pergi balik dekat class point. Okey, cikgu pilihlah cikgu nak letakkan multiple choice ke soalan tu, word cloud ke, short answer ke, slide drawing ke, ataupun image upload. Konon-konon lah saya nak buat short answer. So saya klik short answer. Okey, sebelah sini saya tak nak tick apa-apa. Yang ni terpulang pada cikgu lah. Okey. Kemudian dah dapat soalan. Okey. Jadinya saya dah sediakan beberapa soalan dekat sini lah. Okey, ada soalan dia, ada jawapan dia untuk pelajar saya. Okey, sebab senang saya dah plan bila kita dah bagi soalan dekat pelajar, dia dah cuba jawab, saya akan sharekan dia punya skema jawapan. Jadi saya tak nak menaip. Okey, kita dah ada kemudahan. Kita buatlah macam tadi. Screen clipping. Okey, pergi dekat insert, screenshot, screen clipping. Okey, bila sampai ke paparan ini, cikgu crop dia. Okey. Dah masuk. Senang kan? Memang saya suka gunakan PowerPoint. Dan bila ada class point ni pula, memang lagilah memudahkan kerja kita. So yang dekat sini jawapan pelajar, kita tak payahlah letak apa-apa bahan interaktif lah dalam ni. Okey, jom kita tengok macam mana dia berlangsung. Okey, saya dah rakamkan rakaman kelas saya semalam menggunakan, saya tak buka Google Meet, saya hanya berinteraksi dengan pelajar. Saya di rumah, buka slide saya dan pelajar di rumah dia klik sahaja classpoint.app, dia akan masukkan nama dan dia akan letak kod kelas. Okey, kod kelas tu mana kita nak dapat? Okey, cikgu pergi dekat slideshow. Dekat atas ni. Okey, ada kelas kod 21934. Nanti pelajar perlu masukkanlah 21934. Okey, macam paparan yang saya tunjuk. Okey. Kemudian kita bolehlah terus mengajar. Okey, yang ini pelajar akan image upload. Okey, bila kita nak mula, pelajar dia akan nampak skrin putih dan soalan ni sahaja. Once kita klik image upload, okey, kita nampak macam ni dan muzik. Pelajar pula, dia ada satu bahagian yang mana boleh uploadkan dia punya jawapan. Okey. Yang ini semua saya dah buat dalam video lagi satu. Okey, kita just go through apa yang ada dalam slide presentation saya. Okey, yang ini pelajar akan image upload. Okey, yang ini soalan keluar. Nanti kita akan view respon dia. Sebab tadi saya letak sebagai short answer kan. Kemudian ini tak ada letak apa-apa bahan interaktif sebab kita nak bincangkan jawapan, nak comparekan jawapan pelajar dengan skema jawapan. Kemudian ini short answer. Okey. View respon ni sebab saya tak ubah yang semalam ni. Okey, bila kita dah jadi macam ni, mungkin kita menggunakan slide yang sama. Kita restart. Okey. Kita restart maksudnya kita nak short answer lah. Okey. Kalau macam yang ini tadi, ini betul short answer. Okey, view respon ni maksudnya slide ni saya pernah guna. Okay, cikgu klik sahaja. Okey, dah ada pelajar jawab. Ini soalan lain sebenarnya. Kita restartkan balik. Jadi kita akan collect submission yang baru. Okey, dekat sini saya nak tunjukkan dekat submission ni dia ada masa tau. Jadi kalau macam kita nak ajar pelajar menjawab soalan mengikut masa yang ditetapkan, kita bagi tahu pelajar, okey, saya nak bagi masa awak dalam 1 minit je. Cukup 1 minit, cikgu akan close submission. Bila kita klik close submission, maksudnya terus pelajar tak boleh hantar jawapan dia dah. Okey. Kita scroll down. Okay, semua short answer lah. Sebab pelajar saya, subjek ni subjek perniagaan, dia kena banyak menulis sebenarnya.
Okey, ni jawapan. View respon ni pun ingat, kalau kita dah menggunakan slide yang sama, klik dekat view respon tu. Okey, ni respon untuk soalan semalam ni. Okey, restart. Okey. Maknanya dia fresh balik. Okey, pelajar akan bagi short answer. Yang ini pun semalam saya dah tanya dah kesilapan masa diorang buat kelas yang first class tu. Okey, ni yang diorang buat, jawapan dia. Kita restart. Okey, dia dah jadi kosong balik semula. Maknanya saya akan kumpul maklumat yang baru. Okey. Jadi kita akan sambung video lihat macam mana kelas saya berlangsung semalam. Okey, kita boleh menggunakan sama ada Cikgu Meet skala class point dengan WhatsApp ataupun class point dengan Telegram jika cikgu tak nak masuk ataupun pelajar kita ada masalah untuk join kita punya Google Meet. Okey, yang ini kelas saya semalam. Okey, saya minta pelajar untuk image upload. Okey, apakah perasaan anda ketika ini? Okey, kita tengok apa yang diorang letak. Saya boleh tengok berapa yang dah join. Okey, berapa yang dah join, siapa orangnya yang dah masuk ke dalam kita punya class point ni. So memang cikgu boleh detect lah nama pelajar-pelajar cikgu. Mana yang malas masuk semua tu memang kita boleh calling-calling dia lah. Okey, boleh menggunakan QR code. Okey, ataupun kod kelas tu sendiri pun senang saja. Macam ni tengok ada 4 orang pelajar. Okey. Yang ini image upload ni dia senang je, dia boleh upload terus daripada handphone dia. Dia boleh klik je mana-mana gambar yang ada, terus uploadkan ke dalam kita punya presentation. Okey, dan cikgu memang akan terus nampak jawapan dia lah. So yang ini sedang mengutip responses daripada pelajar saya. Okey, kita tengok dekat situ kalau bahagian bawah ni kosong, maknanya belum ada pelajar yang menghantar. Kemudian masa tu dia akan berjalan aja. Sepanjang-panjang ni pun muzik ada. Okey, pelajar tak akan nampak ni, dia akan nampak soalan kita tadi je. Okey. Kemudian responses tu dan muzik disediakan. Okey. Sekarang masih menunggulah pelajar untuk mengupload dia punya responses. Okey, masa ni pelajar baru. Dia belum familiar lagi. Walaupun kita tengok kat belah atas tu dah ada 4 orang. So dekat sini kita nampak dah ada seorang yang menguploadkan dia punya gambar dalam tempoh 54 saat tu. Semua details. Okey, cikgu boleh tengok juga siapa yang dah hantar bila cikgu klik dekat simbol orang tu yang satu tu. Okey. Okey, 2 orang yang dah menghantar iaitu Shil dengan Zul. Yang ini senang dia boleh upload je gambar-gambar yang dia nak. Okey, baru 2 orang yang menghantar. Kalau kita nak cepat, kita close je submission tu. Close submission maksudnya terus stop dan pelajar tak boleh buat, tak boleh berinteraksi dengan kita lah. Ini pelajar nombor 3 masukkan dia punya gambar. Kemudian soalan keempat dan kelima. Okey, bila dah kumpul, cikgu boleh klik insert result as slide. Jadinya kita akan bertambah kita punya slide. Ini dalam slide kita yang barulah akan ada bahan yang kita simpan tadi. Okey, untuk soalan kedua pula. Okey, bagi masa kat pelajar. Okey, untuk dia menjawab. Okey, sekarang ni dah ada 11 orang pelajar. Kalau cikgu tengok kat atas tu, cikgu nampakkan 11. Maknanya dah ada 11 orang daripada 2 orang tadi. So, diorang tengok dekat WhatsApp macam syok je kan. Tu diorang masuk, 11 pelajar masuk. Yang ini kita nampak short answer dia. Ada nama pelajar tu sendiri dan dia punya jawapan. So kita boleh komen terus. Okey, jawapan dia salah ke, markah dia betul ke, markah dia lengkap ke macam mana. Kita boleh terus berkomunikasi dengan pelajar. Itu saya kata tadi, sama ada menggunakan WhatsApp ataupun menggunakan Telegram chat. Okey, kalau tengok dekat sini dah ada 7 pelajar yang hantar. Saya close submission. Okey, kita akan, maknanya 7 orang pelajar je lah. Dah seru-seru, semua tak nak menjawab.
Okey, kita close submission. Klik saja button kat situ. Okey. Kita nak insert result as slide, kita kena klik lah. Okey. See for review. Ini short answer submission diorang. Jadi saya sambil-sambil kita buka slide ni, pelajar pun nampak slide yang sama. Okey, sambil-sambil tu kita voice check lah. Okey, kenapa jawapan dia salah, kenapa jawapan dia betul. Semua memang dah ada di paparan. Okey, dan cikgu boleh pergi depan, pergi belakang, balik semula pun memang tak ada masalah. Jadi proses tu dilakukan berulang kali lah, terpulang. Cikgu nak buat short answer ke, cikgu nak melukis ke, cikgu nak word cloud ke, semua memang akan berada di paparan yang pelajar boleh nampak dan kita boleh bincangkan dengan pelajar. Dan cikgu boleh nampak siapa nama yang masuk, siapa yang tak masuk, jawapan siapa yang betul, jawapan siapa yang salah. Walaupun kita tidak menggunakan Google Meet, tapi masih boleh berinteraksi bersama-sama dengan pelajar. Okey, yang ini pula saya kumpulkan jawapan menggunakan word cloud. Jadi memang tak akan ada nama pelajar dekat situ. Kita just akan nampak maklumat-maklumat atau jawapan-jawapan tu dikumpulkan macam ni sajalah. Selalunya saya akan gunakan soalan-soalan yang berbentuk umum. Okey, dia just statedkan je apa-apa yang dia jawapan yang dia tahulah, tanpa kita tahu siapa yang punya jawapan. Okey, macam kat situ saya nampak ada 4 orang pelajar. So saya tahu jawapan-jawapan ni ada daripada 4 orang pelajar. Siapa pelajarnya kita tak tahu. So up to us. Cikgu nak guna yang short answer ke, cikgu nak guna word cloud ke, terpulang kepada cikgu sendiri. Okey, untuk akhir kelas saya sediakan soalan tadi lah. Apa kesilapan yang diorang buat sepanjang menjawab soalan tadi. Yang ini kumpulkan secara word cloud juga. Apa yang dirasakan, kenapa markah dia ada, kenapa dia kena potong markah, kenapa kawan dia markah dia sedikit. Semuanya kita akan kumpulkan melalui word cloud. Jadi sehingga itu di sini sajalah perkongsian saya mengenai class point. Okey, yang mana ini apa yang saya apply di dalam kelas bersama pelajar saya. Jadi semoga apa yang dikongsikan ini memberi manfaat buat semua. Okey, jangan lupa join FB group class point, kita ada di dalam tu. Dan cikgu boleh bertanyalah ataupun berkongsi di dalam grup. Okey, sekian. Semoga kita berjumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye.